Salam sejahtera. Tajuk perbincangan kita pada hari ini ialah konsep dan ciri-ciri negara. Negara dapat ditakrifkan sebagai satu daerah atau wilayah yang ada di permukaan bumi di mana terdapat pemerintah yang mengatur dalam aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Selain itu, di dalam suatu negara juga minimal terdapat unsur-unsur seperti rakyat, wilayah, pemerintah yang berdaulat, dan pengiktirafan dari negara lain. Ciri-ciri negara umum ialah mempunyai sempadan yang diiktiraf antarabangsa, mempunyai penduduk yang tetap, mempunyai sistem pemerintahan yang baik, dan mempunyai identiti yang tersendiri. Ciri-ciri negara berdaulat ialah negara telah merdeka dan bebas dari jajahan, negara berkuasa sendiri dalam memilih pemimpin dari kalangan rakyat, negara mempunyai pemimpin yang berwibawa serta identiti yang sendiri seperti bendera dan perlembagaan. Negara adalah suatu kawasan yang mempunyai penduduk yang tetap dan berdaulat, sempadan yang diiktiraf dan diperintah oleh sebuah kerajaan. Setiap negara di dunia ini mempunyai sejarah cara pembentukannya yang tersendiri. Walau apapun sejarah pembentukannya, terdapat beberapa ciri yang harus dipatuhi untuk diiktiraf sebagai sebuah negara. Antaranya ialah sempadan yang tetap dan diiktiraf oleh masyarakat antarabangsa, penduduk yang tetap, kerajaan yang teratur dan memberi perkhidmatan awam. Kedaulatan yaitu negara diperintah sendiri di mana bebas dari naungan penjajah, hubungan diplomatik dengan negara-negara lain serta pengiktirafan. Lambang negara seperti perlembagaan, agama resmi, dan simbol. Kegiatan ekonomi yang terancang, yaitu terlibat dalam ekonomi domestik dan antarabangsa. Akhir sekali ialah kemudahan sosial seperti pendidikan. Pembentukan sesebuah negara selalunya bukannya terdiri daripada satu kawasan pemerintahan sahaja, tetapi terdiri daripada lebih dari satu kawasan pemerintahan. Ini bermaksud beberapa negeri telah dicantumkan untuk menjadi sebuah negara. Sebagai contoh, Malaysia adalah cantuman 14 buah negeri. Pencantuman sebegini berlaku karena secara sukarela ataupun dicantumkan secara paksa oleh kuasa penjajah. Pencantuman sebegini membawa kepada dua kuasa pemerintahan, yaitu pentadbiran kerajaan pusat dan juga kerajaan negeri. Kerajaan merujuk kepada satu organisasi yang akan mentadbir dan mengurus hal ehwal negaranya. Corak pembahagian kuasa kerajaan pusat dan negeri membawa kepada jenis sistem kerajaan tersebut. Sistem kerajaan yang terdapat di dunia adalah: yang pertama, kerajaan persekutuan. Negara dibentuk berdasarkan gabungan kuasa politik beberapa negeri. Kuasa politik tersebut dibahagi di antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Ini membawa maksud berlaku perkongsian kuasa di antara kerajaan pusat dan negeri. Kerajaan pusat mempunyai kuasa otonomi terhadap beberapa perkara dan begitu juga dengan kerajaan negeri. Tiada berlaku penindasan kuasa oleh satu pihak terhadap pihak lain. Sebagai contoh, negara yang mengamalkan sistem ini adalah Malaysia, India, Amerika Syarikat, dan Kanada. Sistem kerajaan yang kedua ialah kerajaan konfederasi. Negara juga dibentuk berdasarkan gabungan kuasa politik beberapa negeri. Namun, tidak berlaku perkongsian kuasa. Kuasa kerajaan sepenuhnya terletak pada kerajaan negeri. Kerajaan pusat hanya mempunyai kuasa terhad saja. Kerajaan ini tidak wujud lagi pada masa kini. Sistem kerajaan yang terakhir ialah kerajaan kesatuan. Negara dibentuk berdasarkan gabungan kuasa politik beberapa negeri. Kerajaan ini juga tidak berlaku perkongsian kuasa kerana kerajaan pusat telah memonopoli segala kuasa kerajaan. Oleh itu, kerajaan negeri mempunyai kuasa yang terhad. Kerajaan pusat berkuasa membatalkan undang-undang yang diluluskan di peringkat negeri. Antara negara yang mengamalkan sistem kerajaan ini ialah Denmark, Britain, Sweden, New Zealand, Prancis, dan Norway.